Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam sesi tazkirah ringkas. Jadi ini isu yang sama juga yang ditanyakan dengan saya sebelum ini. Ustaz, apakah hukum orang Islam menyambut perayaan Tahun Baru Masihi? Jadi sebelum kita pergi kepada hukum, saya memang sukalah bagi sedikit sejarah kepada kalian semua di luar sana supaya kita lebih faham apa itu sambutan Tahun Baru. Okey, kalau kita lihat sejarah sambutan Tahun Baru, sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah, kira-kira direkodkan kira-kira 4000 tahun dahulu, perayaan Tahun Baru ni dimulakan oleh masyarakat Babylon. So mereka menjadikan sambutan tahun baru ini sebagai satu ritual agama sebenarnya. Okey, jadi mereka yang mulakan. Dan sambutan itu juga merupakan satu sambutan di mana mereka meraihkan satu Tuhan di langit dan dikenali sebagai Marduk. Okey, dan adalah sejarahnya yang lebih panjang. Saya tak perlu sampaikan di sini. Tapi kalau nak lebih faham, boleh cari. InsyaAllah di internet boleh jumpa. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah kalender Masihi yang kita guna pada waktu ini, kalender ini sebenarnya dimulakan oleh masyarakat Rom dan pada asalnya hanya mempunyai 10 bulan sahaja. Tetapi selepas itu ditambah baik sampailah kepada zaman pemerintahan Julius Caesar. Kalau kita lihat salah satu maharaja yang terkenal di Rom. So Julius Caesar akhirnya telah olah dan menambah baik kalender ini dan pada menjadi 12 bulan. Dan kemudian selepas Empire Rom telah dikristiankan, maka paderi Kristian pun datang dan telah mengolah juga kalender ini, dan paderi yang terakhir yang menambah baik kalender ini dikenali sebagai Gregory, dan sebab itulah kalender pada hari ini dikenali sebagai Gregorian calendar ataupun dalam bahasa Melayunya kalender Gregory. Seperti mana yang kita tahu, yang saya sebut sebelum tadi, Julius Caesar adalah orang yang mengolah kalender ini dan beliau juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk memulakan tahun baru pada 1 Januari. Dan kalau kita lihat, Januari itu sendiri adalah datang daripada nama salah satu tuhan agama Rom, iaitu Janus. Okey, dan Janus ni adalah tuhan, the god of beginning, tuhan permulaan. Okey, so Januari ni adalah permulaan kepada tahun baru. So nampak tak dia punya elemen agamanya di situ. Okey, so berdasarkan daripada fakta-fakta sejarah tadi, kita akan menyambung tentang hukum pula. So boleh tak masyarakat Islam ataupun umat Islam menyambut perayaan Tahun Baru Masihi? Okey, so saya nak sebutkan ini juga merupakan satu isu khilaf di kalangan ulama. Isu yang pertama mengatakan haram, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, iaitu bermaksud sesiapa yang mengikut sesuatu amalan sesuatu kaum, maka mereka adalah sebahagian daripadanya. Maka ulama berpendapat berdasarkan hadis ini kita tidak boleh meniru perayaan ataupun sambutan yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan Islam. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, perayaan tahun baru ini ada kena-mengenanya dengan Babylon dan ada kena-mengenanya dengan agama Kristian pada waktu kalau dilihat dari segi sejarahnya. Dan tapi ada juga pendapat kedua yang mengatakan hukumnya adalah harus. Kenapa? Kerana kalender Masihi pada waktu ini yang kita guna telah dianggap sebagai satu adat, bukan lagi sesuatu yang dikaitkan dengan agama. Dan kalau kita lihat dari sudut fiqahnya, ada satu kaedah fiqah dalam Islam dikenali sebagai al-adah muhakkamah, iaitu sesuatu adat itu boleh menjadi penentu kepada hukum. Maka bila adatnya sekarang ini kita guna kalender hanyalah sebagai ukuran waktu dan hari, maka tak ada masalah. Sebahagian ulama mengatakan hukum menyambutnya adalah harus, tetapi kena ingat ada dia punya peraturannya ataupun ada dia punya guideline-nya. Guideline yang pertamanya apa? Ulama mengatakan jadikanlah sambutan tahun baru ini sebagai ukuran dengan niat untuk melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Dan yang keduanya, dalam aktiviti menyambut tahun baru mestilah tidak ada apa-apa aktiviti ataupun apa-apa program yang bertentangan dengan syariat Islam. Okey, so sekian sahaja. Terima kasih.